Permusuhan syaitan dengan Adam. Quran Surah Al-A'raf 11 hingga 18. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kerana kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Kisah permusuhan iblis dengan Adam. Allah Maha Kuasa terhadap keinginannya, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Dia telah menciptakan Adam alaihi salam dari saripati tanah yang dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga sempurna bentuknya. Lalu Allah meniupkan ruh padanya sehingga jadilah makhluk hidup yang bernyawa bernama Adam, memberinya segala macam ilmu yang membuatnya unggul atas malaikat. Maka Allah memerintahkan para malaikat penduduk langit untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud menghormat kepada Adam alaihi salam, namun iblis yang berada di sana tidak mahu ikut bersujud dan lebih memilih durhaka terhadap perintah Allah. Siapakah iblis? Biarlah Allah sendiri yang menjelaskan. Allah berfirman, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Jadi iblis adalah salah satu makhluk dari kalangan jin. Sebenarnya ada perbezaan pendapat di kalangan ulama apakah iblis itu termasuk malaikat atau dari kalangan bangsa jin. Namun pendapat yang kuat adalah yang menyatakan iblis adalah dari kalangan jin, kerana nas dalam Al-Quran jelas mengatakan seperti itu. Lalu ulama sepakat bahawa iblis diciptakan dari api, dan menurut Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bahawa bapa moyang jin adalah Jaan. Mengapa iblis tidak mahu bersujud kepada Adam? Sesungguhnya ketidakmahuan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam adalah kerana dengki dan takabur. Hal ini jelas dari firman Allah di atas, iaitu ketika Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api sedang dia engkau ciptakan dia dari tanah. Quran Surah Al-A'raf 13. Dalam ayat lain Allah menyebutkan penyebab keengganan iblis secara tegas, iaitu kerana ketaburannya. Allah berfirman, ia enggan dan takabur dan ia golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah 34. Dalam dua ayat di atas jelas bahawa iblis tidak mahu bersujud lantaran merasa sombong alias takabur, dan dia lebih memilih menjadi orang kafir daripada menjadi orang beriman yang samina wa ethona kepada perintah Allah. Dari sinilah akhlak buruk mulai menjelma dalam bentuk pembangkangan kepada Allah Ta'ala, kesombongan yang membuat antipati untuk mengakui kelebihan orang lain, bangga dengan dosa dan menutup diri dari pemahaman. Allah murka kepada iblis dan Allah pun mengusirnya serta melaknatnya. Turunlah kamu dari surga itu, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dalam ayat yang lain dikatakan pula kepadanya, sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat. Penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam terjadi kerana sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, iaitu agar Adam dan isterinya kelak turun dari surga ke bumi untuk menjadi alifah Allah yang memakmurkan bumi, dan agar iblis beserta keturunannya menjadi saranan penyesat manusia. Selepas syaitan diusir dan dikutuk serta dihina, dia berputus asa dari rahmat Allah, tidak bertaubat dan membetulkan kesilapannya, sebaliknya mahu membalas dendam kepada Adam dan keturunannya. Iblis berkata kepada Allah, berilah tangguh kepadaku hingga mereka dibangkitkan.
Para ulama menafsirkan, maksud memberi tangguh kepadaku hingga hari kiamat ialah menghidupkan aku hingga hari kiamat. Artinya syaitan meminta kepada Allah agar tidak bunuhlah aku kecuali datang hari kiamat. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, maka telah menjadi keputusan Allah bahawa syaitan akan terus hidup sehingga hari kiamat, sama seperti malaikat. Dan kelak semuanya akan mati, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Zadul Masir, sebenarnya syaitan meminta untuk menjadi makhluk yang bebas dari kematian dan menjadi manusia yang kekal, tetapi Allah tidak memberikan segala-galanya. Allah hanya menganugerahkan dia untuk terus hidup sehingga hari yang difahami iaitu hari kiamat. Ini dapat lebih jelas apabila dilihat dalam Quran Surah Al-Hijj 38. Setelah permintaannya dikabulkan, maka Iblis pun menjelaskan alasannya, iaitu agar ia dapat menyesatkan keturunan Adam dari waktu ke waktu, sehingga setiap anak keturunan Adam pasti digoda oleh syaitan atau bala tenteranya, iaitu syaitan dari jin dan manusia. Syaitan berjanji di hadapan Allah bahawa dia akan menjerumuskan manusia ke dalam dosa dengan segala kemampuannya. Dia akan mendatangi manusia dari hadapan, belakang, kanan dan kiri dan bawah. Segala usaha untuk menyesatkan iblis dilakukan supaya anak cucu Adam tidak bersyukur kepada Allah, menjauhi solat, tidak suka mengingati Allah, terjerumus ke dalam syirik dan berkawan di dalam neraka. Tetapi syaitan sendiri mengaku tidak akan dapat mengalahkan hamba Allah yang ikhlas, hamba yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran dalam kisah permusuhan syaitan dengan Adam, syaitan itu dari golongan jin, bukan malaikat. Inilah pendapat yang paling kuat kerana disokong oleh nas-nas Al-Quran. Syaitan adalah hamba Allah yang paling bertakwa, tetapi tidak mahu sujud kepada makhluk, bukan sujud sebagai ibadat, dan iblis enggan sujud kepada Adam bukan kerana iman tetapi kerana takabur, sombong. Kesamaran adalah punca segala jenis dosa. Dengan bersikap sombong orang akan terhalang daripada menerima kebenaran. Rasulullah bersabda bahawa nama sombong ialah batrul haq wa gomtunes, menolak kebenaran kerana martabat atau lain-lain, dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ancaman Rasulullah. Baginda bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang hatinya mengandungi biji sawi kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Syaitan tidak akan dapat mengalahkan orang-orang yang ikhlas, beriman dan bertawakal kepada Allah. Syaitan akan mudah mengalahkan orang yang menyembahnya, melakukan syirik, orang yang mengikuti jalannya yang sesat. Banyak cara syaitan dan bala tenteranya menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan maksiat. Maka hendaklah seorang hamba mempersenjatai dirinya dengan sentiasa menambah ilmu syarinya, kerana orang yang faham agama lebih susah untuk terjerumus ke dalam kesesatan dan maksiat oleh syaitan daripada orang bodoh yang tidak faham agama. Dan hendaklah seorang hamba sentiasa berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada godaan syaitan, kemudian bertawakal dan ikhlas dalam beribadat semata-mata untuk mencari keredaan Allah.